Yang Mulia, Raja Petra bin Raja Kamaruddin, lahir 27 September 1950, dikenali sebagai Peter atau RPK, adalah seorang penulis blog Malaysia berbangsa Melayu, membangunkan laman Malaysia Today berbahasa Inggeris yang mana di dalam laman tersebut beliau menerbitkan satu siri rencana berbentuk komentar terhadap politik Malaysia. Beliau telah ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA, buat kali kedua pada pukul 1.10 petang 12 September 2008. Beliau telah ditahan selama 2 tahun mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA, dan dihantar ke kem tahanan Kamunting, Taiping. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Lahir pada 27 September 1950, Raja Petra telah mendapat pendidikan di sekolah Alice Smith. Pada umur 13 tahun beliau telah melanjutkan pelajarannya di Kolej Melayu Kuala Kangsar, melengkapkan pendidikannya di Victoria Institution. Raja Petra Kamaruddin pernah menjadi penjual motosikal dan pengedar beras. Beliau memang meminati motosikal semenjak kecil lagi. Pada 14 April 1973, semasa berumur 23 tahun, beliau telah berkahwin dengan Marina Lee binti Abdullah yang pada masa itu berumur 18 tahun. Marina Lee Abdullah, kacukan Siam Cina, merupakan seorang penerbit buku. Raja Petra dan Marina mempunyai 5 orang anak dan 2 orang cucu. Raja Petra merupakan seorang ahli kerabat di Raja Selangor. Beliau merupakan sepupu Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-11 dan Sultan Selangor yang ke-7. Ibunya merupakan seorang berketurunan Wales. Raja Petra merupakan ahli Parti Keadilan Nasional, sekarang dikenali sebagai Parti Keadilan Rakyat, yang terkehadapan parti yang ditubuhkan sebagai satu tindakanlas penangkapan bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam tahun 1998. Pada 11 April 2001, Raja Petra dan 10 ahli aktivis pembangkang telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA, kerana dituduh bersubahat ingin menjatuhkan Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad pada ketika itu. Beliau telah dibebaskan daripada pusat tahanan 52 hari kemudian. Raja Petra Kamaruddin telah memulakan laman Malaysia Today dan blognya untuk memudahkan suatu perbincangan terbuka terhadap senario politik dan sosial Malaysia. Dalam tulisan atas taliannya, beliau selalunya sangat lucu, penuh dengan jenaka dan kadangkala kritis terhadap pembangunan politik di Malaysia. Di dalam rencananya di Malaysia Today, beliau menyokong ketelusan, kebertanggungjawaban dan keadilan di dalam sistem politik Malaysia. Dia selalu mengecam politik wang, rasuah dan polarisasi etnik yang tertanam jauh di dalam masyarakat Malaysia. Pada 23 Julai 2007, Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib, Ketua Penerangan UMNO, telah membuat satu laporan polis terhadap Malaysia Today pada pukul 12.57 tengah hari di stesen polis Tun HS Lee, di bawah Kanun Keseksaan Seksyen 121B dan Seksyen 123, Seksyen 4 dari Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 263 dan Seksyen 266 dari Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk satu tulisan blog pada 11 Julai di dalam laman berkenaan yang dianggap menghina yang di-Pertuan Agong, merendah-rendahkan Islam dan cuba membuat hasutan dan keganasan dalam kalangan kumpulan etnik tempatan. Raja Petra Kamaruddin membalas balik dengan menerbitkan satu rencana di dalam Malaysia Today, memukul balik Muhammad Taib dengan tuduhan-tuduhan hipokrasi dan rasuah. Satu laporan polis kedua telah dibuat terhadap Raja Petra yang dipercayai telah dilakukan setelah terbitnya rencana berkenaan, dan Raja Petra telah dipanggil ke Balai Polis Deng Wangi pada 25 Julai 2007 dan disoal siasat selama 8 jam. Isterinya pula telah disoal siasat selama sejam. Selepas dilepaskan setelah disoal siasat, Raja Petra Kamaruddin memberikan alasannya kenapa Muhammad Taib membuat laporan polis terhadapnya, menyatakan bahawa kerajaan ingin mendiamkan penulis-penulis blog sebelum pilihan raya Malaysia. 26 Mac 2008, Raja Petra Kamaruddin diperintah oleh Mahkamah Tinggi Alor-Setar membayar ganti rugi sebanyak RM4 juta setelah tidak menghadirkan diri dalam kes saman fitnah oleh Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, UUM, Tan Sri Dr. Nordin Kardi. Selain Raja Petra, Parti Keadilan Rakyat, PKR, Ketua Pengarang Akhbar PKR, Suara Keadilan dan editornya turut diperintah membayar RM3 juta atas kes yang sama. Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Alor-Setar, Priscilla Gengadaran membuat taksiran ganti rugi sebanyak RM7 juta yang patut dibayar kepada Nordin Kardi dan UUM selepas defendan menyiarkan fitnah terhadap mereka dalam laman web dan akhbar Suara Keadilan.
Dalam banyak tulisannya, Raja Petra dilihat sebagai seorang yang pro Mahathir. Dalam tulisannya, Smoke Screens and Disinformation, A Distraction of Issues, beliau mendakwa pemecatan Tun Saleh Abbas sebagai Ketua Hakim Negara adalah kerana Tun Saleh Abbas menulis surat kepada Agong mengadu mengenai bunyi bising semasa proses mengubah suai Istana Agong. Salinan surat dihantar kepada raja-raja lain yang menyebabkan Agong ketika itu murka. Siasatan terpaksa Raja Petra dibuat kerana mencampuri perbicaraan kes Altantuya yang masih berlangsung di mahkamah. Superintendent Gan Teck Guan telah memfailkan laporan tersebut berdasarkan artikel tersebut bagi mendapatkan maklumat tambahan. Isteri Petra, Marina Lee Abdullah, cuba mendapatkan bantuan daripada peguam yang juga ahli Parlimen Wang Semaju, Wee Chu Kiong. Tetapi Wee dihalang memasuki premis Bukit Aman. Pada 6 Mei 2008 Raja Petra Kamarudin didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya di bawah Seksyen 4(1)(c) Akta Hasutan ekoran tulisannya tentang Altantuya pada 25 April 2008. Jika sabit kesalahan, beliau boleh dipenjarakan tidak lebih 3 tahun dan atau denda tidak lebih RM5,000. Perbicaraan kes ditetapkan pada 6 hingga 10 Oktober 2008. William Leong selaku Peguam Bela merayu rakyat Malaysia mengutip RM1 bagi menjelaskan ikat jamin tersebut. Di Dewan Rakyat pula, Lim Kit Siang dari DAP dan lain-lain membangkitkan kewajaran penahanan Raja Petra Kamarudin. Pada Jun 2008, Raja Petra Kamarudin membuat kenyataan bersumpah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Datin Seri Rosmah Mansor hadir di tempat pembunuhan tersebut. Beliau bagaimanapun mengeluarkan kenyataan yang beliau tidak lagi mempercayai bahawa Datin Seri Rosmah Mansor atau Datuk Seri Najib Tun Razak terbabit dengan pembunuhan tersebut. Pada 12 September 2008 jam 1.10 petang, beliau telah ditahan untuk kali kedua di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Turut ditahan ialah Tan Hun Cheng, Teresa Kok dan Syed Azidi. Mereka ditahan kerana boleh menjejaskan keselamatan negara dan hubungan beragama. Pada 23 September 2008, RPK dihantar ke kem tahanan Kamunting, Taiping, Perak untuk tempoh 2 tahun mengikut Seksyen 8, Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Arahan itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Datuk Syed Hamid Albar. Dengan itu, habeas corpus yang dikemukakan oleh peguamnya terbatal. Hakim Suraya Othman meminta Peguam Bela mengemukakan hujah pada 28 Oktober 2008. Bekas Menteri Kehakiman Malaysia, Datuk Zaid Ibrahim turut berada di sebelah Marina Lee Abdullah di mahkamah memberi sokongan moral.